Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat datang ke channel Gemstone by Tok. Okey, sebelum aku bermula, aku minta tolong untuk tekan button subscribe, tekan lonceng, tekan like dan share konten ini dekat media sosial korang, untuk korang tak terlepas konten-konten terbaru daripada channel ni. Okey guys, untuk pengenalan hari ni aku nak perkenalkan diri aku. Aku adalah Tok Gengkai yang akan mengenalkan channel ni. Okey, aku adalah seorang pencanai batu permata. Okey, dalam bahasa Inggeris dia adalah gemstone cutter. Okey, tugas aku adalah mencanai, okey, cut, potong batu permata, buat bentuk, okey, bentuk macam ni, petak ataupun bulat. Okey, macam ni. Aku dah cut dah, ni dah potong dan menjadi permata siap macam ini. So daripada raw macam ini dan aku polish, okey, potong, canai dan polish menjadi permata siap macam ini. Okey. Pada awalnya aku nak create channel ni adalah tujuan dia untuk berkongsi minat berkenaan batu permata. Okey. Sebelum ni aku memang minat sangat pakai cincin yang ada batu permata. Okey, macam ni macam aku nampak aku pakai ni. Okey. Aku betul-betul minat dekat batu permata daripada umur aku, tak silap aku, daripada umur 16 tahun. Okey, 16 tahun masa tu aku beli cincin daripada pasar-pasar malam lah, RM10, okey, RM20. Tapi masa tu cuma ada ring-ring yang lama lah. Okey, tak macam sekarang ring dah moden. Okey, banyak orang buat silver, banyak orang buat palladium, okey, banyak orang buat corrodium. Dulu ada cuma ada steel. Okey, macam ni aku pakai lagi steel. Okey, macam yang aku pakai ni steel, stainless steel. Kalau korang boleh tengok lah, stainless steel ni, yang mana batu dia dulu tak lain batu akik. Okey, masa tu aku ada terfikir lah, batu ni datang daripada mana? Aku pun tak dapat jawapan lah sampai aku besar dan aku pergi banyak tempat. Okay, aku dapat perhatikan lah, sebenarnya batu-batu permata yang kita pakai ni adalah bersifat raw. Daripada raw. Raw ni asalnya daripada tanah, ada daripada laut pun ada. Okay, contoh macam ini, cornelian. Kalau korang boleh tengok lah, cornelian. Macam ni. Cornelian ni kalau orang kita panggil adalah batu akik Sulaiman lah. Okay, daripada bentuk raw kita akan potong, slice. Okay, slice dia jadi macam ni lah. Okay, kalau tengok slice. Okay, slice. Bila dah slice, aku akan canai jadi bentuk-bentuk yang lebih kepada lebih, orang cakap, lebih halus lagi. Jadi macam ni. Kalau tengok halus, dah ada bentuk dah. Okay, jadi lepas bentuk aku dah canai dalam bentuk nak buat bentuk bujur ke, nak buat bentuk petak ke, cutting emerald cut, table cut, dah siap semua untuk shape-shape yang aku nak tu, baru aku polish sampai jadi macam ini. Okey, kalau korang tengok batu-batu permata yang selalu korang tengok banyak orang jual batu permata kan, dan kau tak tahu macam mana boleh jadi kilat macam ni. Okey, kalau tengok kilat kan. Okey, so proses dia macam aku cakap tadi, bermula daripada raw. Okey, macam ni raw, aku shapekan dalam bentuk-bentuk yang aku nak. Contoh ini aku nak buat bentuk petak lah, macam table cut ataupun emerald cut. Lepas tu, lepas aku canai, aku dah buangkan calar, aku polish sampai kilat yang macam korang tengok tadi. Itu adalah kerja aku, kan? Kerja yang aku buat sebagai tukang canai batu ataupun gemstone cutter. Dekat sini lah baru aku dapat jawapan, sebenarnya batu-batu permata yang kita pakai ni adalah melalui proses-proses tertentu baru boleh jadi batu permata yang kita pakai. Okay, daripada raw yang orang cari daripada dalam tanah, dalam laut, okay, dekat gua-gua, dia orang hantar kepada tukang canai, dan tukang canai pula dia akan proses batu-batu ni menjadi batu yang dah siap. Okey, dekat sini korang dah boleh faham apa tu sebenarnya batu permata dan macam mana proses dia daripada awal sampai ke batu-batu siap macam ni, dah siap cincin semua. Okey, objektifnya itulah aku cakap tadi, aku nak sharekan berkenaan batu permata. Sebab input-input batu permata yang kita dapat sangat kurang. Sampaikan ada orang fikir batu permata ni daripada alam-alam yang aku pun tak nak cakap. Okey, daripada alam yang aku tak nak cakap. Okey, so adakah tepat input-input yang kita dapat selama ni adalah tidak tepat? Okey, setiap pembikinan batu permata melalui proses daripada pencarian, pencanai, okey, cutting, polish, baru siap sebiji batu permata. Itulah dia
proses yang ringkas lah aku boleh terangkan pada hari ini berkenaan batu permata, supaya korang lebih jelas berkenaan apa tu batu permata yang korang pakai, daripada mana asalnya. Okey, yang kita selama ni pun tak dapat jawapan yang tepat. Okey, tak dapat jawapan tepat daripada mana kita dapat batu ni, yang selain daripada kita beli daripada orang. Kalau kita tanya orang tu daripada mana dia dapat, dia beli daripada orang. Orang tu kita tanya pun dah beli daripada orang. Ending dia akan dapat jawapan daripada alam yang kita tak nak cakap. Okey, so untuk konten-konten seterusnya aku dah buat satu modul. Okey, modul ringkas lah. Dekat sini aku ada pengenalan gemstone identification. Okey, baik tok gengkai lah. Okey, dalam gemstone identification, tajuk dia Know Your Gemstone. Okey, nampak Know Your Gemstone. Inilah konten-konten seterusnya lah yang aku akan huraikan dalam episod-episod yang seterusnya. Jadi contoh amethyst. Okey, kalau tengok macam ni, aku dah buat satu dia punya ringkasan berkenaan amethyst, Corallium rubrum. Ni orang cakap mahajan merah lah, nama dia punya nama saintifik dia Corallium rubrum. Okey, macam yang lain ni jasper. Contoh ni red jasper lah, yang aku ada. Okey, ni contoh dia. Aku dah orang cakap formulakan dekat sini. Okey, huraian ni semua aku dah tulis dekat sini. So untuk next content aku akan huraikan satu persatu mengikut episod dah. Satu lay. Contoh daripada start amethyst, jasper, Corallium rubrum. Okey, macam tu. Okey, sampai ke beryllium pun ada. Okey, sampai ke malachite. Malachite macam ni. Ni azurite. Tengok so kita akan terangkan satu persatu. Okey, apa yang aku nak buat dalam konten-konten seterusnya dan apa yang perlu korang buat, aku akan buat pengenalan, pendedahan dan identification yang tepat mengenai batu-batu permata, iaitu dipanggil selain nama lain sebenarnya batu permata ni adalah siap. Okey, asalnya kita panggil mineral, rock and minerals. Okey, batuan dan mineral. Okey, dalam minerals ni ada pelbagai. Ada mineral yang liquid, ada mineral yang solid. Okey, ada yang gas, bentuk gas. Okey, yang kita buat batu permata ni yang kategori solid lah. Okey, contoh dalam kategori solid ni ada batuan lah. Okey, rocks. Rocks ni kalau kita tengok macam ruby macam ni kan. Ni ruby dalam kategori rocks lah. Dia korundum, dia keras. Okey, lepas tu macam semi precious, kita ada crystal. Okey, contoh crystal yang kita ada kat sini macam ni, fluorite. Okey, kat sini kita ada amethyst. Amethyst ni cubung lah, yang paling top lah. Lepas tu kita ada iron deposit. Ni orang lokal sini kita panggil besi tower. Dia sebenarnya iron deposit. Iron deposit ni adalah mineral yang mengunsurkan iron lah, dan dia mengeras menjadi satu biji yang keras. Iron deposit. Okey, dalam kategori iron deposit. Tu antara contoh-contohnya. Kalau aku nak terangkan hari ni dari start sini korang boleh tengok ni yang raw besar ni. Aku boleh tunjuk sikit macam ni. Okey, daripada sini raw ni adalah calcite. Okey, orang kita panggil mani gajah. Okey, sebab dia punya corak ni semua ni adalah kategori fosil sebenarnya. Tapi kalau kita nak kategorikan dalam konsep gemstone, kita panggil dia calcite. Okey, dekat sini macam tadi aku dah terangkan dalam awal tadi. Ini ada carnelian. Mungkin ni orang cakap carnelian ni dalam bahasa Melayu dia akik Sulaiman. Ni contoh yang cutting petak ni yang nampak warna oranye kekuningan ni. Ni aku buat, aku cut raw yang ni lah. Okey, contoh dia aku dah buat. Okey, dekat sini aku ada apatite. Tengok color apatite. Kalau korang pernah tengok apatite yang luster apa tu semua, okey, itu dalam kategori apatite juga, tapi dia cakap dia punya form kristal tu lain, tak macam apatite yang aku ada ni. So yang untuk tu aku tak dapat raw dia lagi. So mungkin next episode kalau aku dapat raw dia, aku boleh buat satu uraian lah berkenaan apatite yang luster tu. Okey, dekat sini aku ada marcasite. Okey, macam ni marcasite. Marcasite ni orang kita panggil nama dia badar perak. Macam tu. Okey, kat sini aku ada kategori serpentine. Ni top juga. Okey, serpentine. Serpentine ni dalam kategori serpentine sebenarnya ada banyak gemstone yang duduk dalam kategori tu. Tapi salah satu yang aku ada kat sini adalah Tok Wali, Tabashir, batu buluh.
Okay, orang panggil dia Tok Wali lah dalam nama favorite dekat Malaysia ni, orang panggil Tok Wali. Okay, batu ni dalam kategori serpentine lah. Okay, dekat sini aku ada sekali lagi aku ada calcite, tapi warna dia lain. Okay, dah boleh nampak color dia. Tak sama dengan yang ni tadi. Yang ni warna kuning kekuningan, putih kekuningan. Yang ini dia warna ke ungu-unguan, ke biru-biruan macam tu. Okay. So, ke depan sini okey macam tadi cakap lah, ada amethyst. Ni antara yang aku boleh tunjuk kat korang lah. Ni rock amethyst. Ini ruby. Nampak? Okey, ruby ni nama glamour dia. Dia glamour dekat Malaysia ni. Okey, tengok ni. Ni raw dia. Asal dia nama ruby tu, ni raw dia. Yang aku dah canai. Okey, jadi bentuk-bentuk macam ni contohnya. Ni aku dah set canai. Okey. Dah nampak, boleh nampak Okey, jadi cincin. Asalnya macam ini untuk raw ruby. Nama glamour dia adalah delima. Dia adalah batu delima. Tapi bukan buntat delima yang macam orang gembang-gemburkan lah. Satu Melaya orang tahu buntat delima yang orang cari sampai boleh tembus pandang. Itu bukan. Ini bukan dalam channel ni. Yang aku nak terangkan di sini ini adalah batu delima, iaitu sebenarnya namanya ruby. Yang macam ni kau tengok yang aku canai tadi, dah jadi bentuk cincin, permata cincin. Jadi faham Okey, kat sini kita ada fluorite. Boleh tengok. Okey, ini fluorite crystal. Fluorite ni dia rapuh, tak macam quartz. Ada orang cakap dia quartz, tapi sebenarnya dia bukan dalam form quartz. Ada sikit form quartz dalam dia, tapi tak banyak macam yang kau boleh tengok. Kalau macam ni, kau boleh nampak, kau boleh tengok dia ada form quartz yang banyak lah, sebab dia keras. Okey, tapi fluorite ni dia rapuh. Kalau kita canai jadikan batu permata, dia senang pecah. Okey. So dari sini kita panggil fluorite, green fluorite. Dan ketiga kristal lah, dia kristal tapi bukan quartz lah. Cuma ada base quartz tapi bukan lebih kepada quartz. Macam tu. Ini sebagai satu penerangan ringkas. Okey, untuk hari ni. So dekat sini aku ada okay. Ini special sikit. Okey, boleh nampak. Okey, yang ini kalau nak di identification kan, okey, identify lah, nak di cakap huraikan. Dapat daripada cikgu aku lah, cikgu yang canai batu permata ni. Dia kata amethyst. Okey. Kecubung ais. Amethyst, ais amethyst. Tapi setakat ni aku dah pernah canai. Okey, aku ada buat sampel rasanya. Macam ni aku dah ada canai. Bila aku dah canai, aku tak rasa dia amethyst. Sebab bila aku test melalui mikroskop, dia punya form dengan amethyst, ini amethyst. Okey. Yang ini unknown. Okey, unknown, aku tak tahu. Belum dapat tahu kepastian dia. Okey, yang satu ni aku belum dapat kepastian apa sebenarnya ini mineral jenis apa. So aku nak canai satu cutting yang agak proper. Jadi aku nak hantar dekat lab untuk test, untuk dapatkan apa sebenarnya batu ni. Bila dah dapat info mengenai batu ni melalui makmal nanti, so aku akan share. Okey, raw seterusnya aku ada. Ini daripada Afghanistan. Ini lapis lazuli. Okey, lapis lazuli. Ni dari kategori batuan lah, rocks lah. Dia bukan kristal. Walaupun ada orang cakap lapis lazuli ni dia dalam kategori kristal, tapi sebenarnya dia lebih kepada kategori batuan. Dia keras. Hardness dia lebih daripada 5.5 lebih. Okey, kalau kita tembak dia lebih. Dia keras lah. Tak macam yang macam ni kristal. Macam ni kristal. Amethyst lebih kurang dalam 5. Tengok juga daerah mana kau dapat amethyst tu. Kalau contoh daripada daerah Malaysia ni, kadang-kadang amethystnya tak keras sangat. 5 hardness dia 5 mOH. Lepas tu ada yang 4.5 pun ada. Tapi kalau kau tengok negara-negara yang kering kan, macam kita ni khatulistiwa. So negara-negara kering macam Afrika, amethyst dia keras. Mungkin boleh capai 6. Tapi ini kena betul-betul makluman daripada makmal yang uji tahap kekerasan ni lah. Sebab yang ini aku dapat, okay, ni amethyst lah, daripada African lah. Ni African amethyst. So ini aku dah uji hardness dia. So nanti next video aku try uji lagi hardness dia. Ada tak, sebab aku simpan lama, takut dia berubah. Sebab kita tahu mineral ni kadang-kadang kalau kita simpan lama, dia berubah dia punya jisim. Jadi aku nak tengok hardness dia makin keras ataupun makin rapuh. So nanti aku boleh ubah. Aku akan test dia punya hardness lah. So raw seterusnya aku ada azurite. Okey, lawa, cantik Okey, nampak. Azurite ni dalam kategori malachite. Okey, malachite ni ada green malachite, white malachite.
Blue malaikat, red malaikat dan black malaikat ada 5 yang aku tahulah. Okey, yang aku tahu ada 5. So dalam kategori malaikat yang aku cakap tadi, yang malaikat yang aku pakai ni, aku pakai tak ada hari ni. Ada hijau. Ni ada contoh. Ni green malaikat. Boleh tengok dia memang ada motif-motif ni sikit. Ni green malaikat. Yang aku ada lah. Yang ini tadi blue malaikat Azurite . So yang lain-lain aku tak ada dia punya sampel. So cuma nak bagi tahu tu dalam kategori malaikat lah. So yang ini coral. Ini dari kalau nak dikategorikan dia sebagai calcium carbonate. Ni daripada laut lah. So yang ini pula slice untuk kalsite. Kalau kau boleh nampak dia punya urat lah. Ni cakap aku nak tunjuk sikit lah apa yang aku ada. Aku nak share apa yang aku ada dekat aku punya meja kerja. Kalau nak tengok meja kerja aku memang agak messy sikit lah. So aku pergi buat outdoor macam ni untuk konten-konten dalam aku punya channel. So hari ni pengenalan. Kalau ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, kan, tersilap cakap, maklumlah. Okay, aku tak pernah buat video macam ni. So aku buat juga video ni sebab nak kongsikan berkenaan ilmu dan kira cakap knowledge batu permata. Okay, knowledge batu permata yang bermula, nak cakap bermula tu daripada mineral. Okay, mineral yang ada dalam tanah. Macam kita selalu yang kita ambil ni, nak cakap kira mineral yang cantik lah, yang boleh buat cincin kan. Contoh macam ni kan. Ni boleh nampak dia punya karang-karang kan, dia luster, nampak isi dalam. Kita ambil dan buat batu permata jadi cantik macam ni semua kan. Okay, nampak? Jadi adakah semua mineral tu tak berguna? Faham maksud dia? Adakah mineral tu semua tak berguna? Mineral ni banyak berguna dalam kehidupan kita sebenarnya. Contohnya dalam industri ada yang buat rock wool. Okay, dia ambil daripada batuan, beberapa jenis batu, dan dia leburkan. Lepas tu dia proses menjadi wool. Kira macam kapas daripada batu lah. Dia buat fiber, kepingan fiber. Tu contoh mineral yang diadaptasi, transform kepada satu bentuk produk lain yang digunakan kita yang dalam kita punya living team. Okay, living team. Kita punya benda hidup kita living, cakap benda-benda yang kita guna dalam kehidupan daily life. Minta maaf lah Okay. So berbalik kita punya ni lah, cakap berbalik kita punya konten ni. Okay. Kalau untuk episod-episod seterusnya, huraian aku ada lebih terperinci berkenaan sesuatu jenis. Okay, sesuatu jenis batu permata tu. Okay, contohnya aku akan terangkan dalam next episode, insya-Allah, pasal ini amethyst. Okay, so aku akan buat penerangan daripada apa dari segi dia punya form, apa dia punya asal, daripada mana negara-negara yang ada amethyst, sumber mineral yang ada dalam amethyst yang korang cakap selalu khasiat. Korang tak pernah tahu khasiat ni sebenarnya apa. Bila tanya orang yang jahil, ada akan cakap khasiat ni itulah, khasiat inilah. Okay, sebenarnya dalam mineral batu permata ni memang betul ada sumber mineral yang kita boleh guna untuk kehidupan harian. Tapi yang bab tu bukan dalam set aku. Okay, biasanya bahagian-bahagian industri dah tahu macam mana nak ubah. Okay, nak keluarkan mineral yang ada dalam ni dan ubah sifat dia menjadi ubatan ke, untuk menjadi satu benda yang digunakan dalam liquid ke, untuk kita punya kegunaan harian kita lah. Okay, contoh macam katalah dalam batu ni ada magnesium. Dia ambil sumber magnesium tu untuk dijadikan apa, dan digunakan sebagai apa, macam tu. Okay, so satu lagi koleksi aku nak sharekan lah. Ini agak cantik lah. Lupa nak share tadi. Ni dia titanium bismuth. Titanium bismuth, sorry. Titanium bismuth. Dia sejenis form kristal lah. Okay, kalau macam korang pernah tengok bismuth ni, dia ada copper bismuth. Sejenis logam. Tapi yang ini kristal bismuth, kristal bismuth. Okay, tengok. Cantik lah. Ni aku belum sampai hati nak canai, nak jadikan batu permata sebab cantik lagi. So satu hari ni kalau aku rasa aku dah bosan tengok, aku canai sikit, aku tunjuk kat korang apa jadi dia. Aku sebut sikit mengenai batu permata yang daripada aku terang tadi, pada asal dia lah raw. Okay, ni contoh lah aku buat slab ni. Okay, tengok. Okay, slab pergi pada permata-permata siap macam ni. Okay, sekarang bila dah jadi permata siap, kerja aku apa lagi? Buat cincin macam ni. Okay, so ini adalah form yang terakhir lah. Proses terakhir itu buat cincin, ikat pada cincin ataupun loket.
So itu cara ringkas pengenalan untuk episod awal ni. Okay, untuk episod kali ni lah, episod sulung, orang panggil episod sulung. So jangan berhenti subscribe, panggil kawan-kawan ramai-ramai untuk subscribe, share video ni, like. And lepas tu yang mana dah subscribe tu, tekan lonceng yang ada dekat tepi button subscribe tu. Okay, untuk kau dapatkan info-info terbaru daripada channel Gemstone by Tok. Okay, aku akhiri aku punya ulasan, ucapan lah, ucapan dengan Assalamualaikum, dan terima kasih kepada siapa-siapa yang sudi subscribe dan tengok channel aku ni. Okay, jangan lupa next episode aku akan terangkan macam aku cakap tadi, yang dekat aku punya aku dah buat kerja tadi, modul tu. So itulah kira konten setiap episod. Jangan ketinggalan untuk setiap episod yang akan aku upload dekat YouTube ni. So thanks for support. Okey, untuk pengenalan hari ni aku nak perkenalkan diri aku sebagai Tok Gengkai, adalah pengacara untuk channel ni. Okey, aku bekerja sebagai seorang pencanai batu permata. Okey, gemstone cutter. Dalam bahasa Inggeris gemstone cutter. Okey, tugas aku sebagai gemstone cutter ni adalah mencanai daripada bentuk raw, okey, macam ini, daripada bentuk yang kasar batu permata ni adalah carnelian lah, okey, menjadi permata yang telah siap macam ini, yang macam korang pakai dekat cincin, loket, okey. Objektif aku create channel ni adalah untuk berkongsi minat mengenai batu permata yang mana selama ni kita tahu pakai. Maksudnya macam aku sendiri pun sebelum ni pakai batu permata dekat cincin lah, okey, pakai. And then aku tak tahu daripada mana sebenarnya asal dia punya batu ni semua. Bila aku buat cara cutting untuk gemstone cutting, baru aku tahu lah batu permata ni. Kenapa lah dia buat sini lah.